Penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian tidak dapat dielakkan kerana ianya digunakan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Penggunaan dan pengamalan bahasa dalam masyarakat sering dikaitkan dengan kepribadian sesuatu bangsa. Ini kerana bahasa dalam pengertian masyarakat Melayu tradisional bermaksud tingkah laku yang sopan. Ini dipetik daripada petikan akhbar Bahasa Cerminan Bangsa yang ditulis oleh Tuan Asri Hussein pada 18 November 2020. Namun begitu, masyarakat kini terutamanya golongan muda tidak lagi mengamalkan penggunaan bahasa yang sopan dalam pertuturan mereka, sehinggakan mereka dianggap sebagai satu golongan yang sering menuturkan perkataan yang tidak enak didengari oleh masyarakat. Mereka menganggap bahawa penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang tidak sopan dalam pertuturan mereka ini sebagai salah satu unsur gurauan dan dianggap sebagai bahasa mesra untuk digunakan bersama rakan-rakan dan bukanlah sebagai bahasa kasar kerana mereka tidak bermaksud untuk memalukan maupun untuk menjatuhkan maruah individu tersebut. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa mesra bermaksud bahasa yang digunakan untuk mengeratkan hubungan dan tiada jurang sosial ataupun dikenali sebagai bahasa bebas dan tidak formal. Bahasa kasar pula bermaksud bahasa yang tidak enak didengari dan tidak sopan. Bahasa kasar biasanya digunakan untuk memalukan dan menjatuhkan maruah seseorang individu yang diperkatakan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan bahasa kasar dalam kalangan pelajar universiti semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini dan seakan-akan menjadi perkara biasa apabila digunakan dalam perbualan harian. Namun begitu, masih ada segelintir pelajar yang beradab ketika bercakap hasil dari didikan sejak kecil agar menjaga kata-kata daripada melontarkan bahasa kasar yang akan menjejaskan imej diri dan keluarga. Oleh yang demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa kasar ini semakin berkembang dalam kalangan pelajar universiti. Faktor pertama adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang dianggap sebagai orang yang paling rapat selain dari keluarga sendiri. Hal ini terjadi kerana pelajar terlibat dengan pergaulan bebas dengan rakan sebaya bermasalah yang sering memberikan pengaruh buruk seperti penggunaan perkataan-perkataan kasar dan kurang sopan ketika berkomunikasi antara satu sama lain kerana mereka berpendapat bahawa ianya merupakan cara untuk menjalinkan persahabatan agar lebih akrab. Selain itu, faktor yang kedua adalah kurangnya didikan dari ibu bapa sejak kecil yang kebanyakannya sibuk bekerja bagi menyara keluarga. Lantas, didikan anak-anak terabai dan mengakibatkan wujudnya sifat negatif dalam diri pelajar. Oleh yang demikian, ada segelintir pelajar yang memberontak kerana kurangnya perhatian dan menyebabkan mereka terjerumus ke arah perbuatan yang tidak elok seperti bercakap kasar dan mengeluarkan kata-kata kesat. Akhir sekali, penggunaan media massa juga merupakan faktor berlakunya penggunaan bahasa kasar dalam kalangan pelajar universiti. Hal ini kerana media massa seperti televisyen sering memaparkan filem-filem dan rancangan hiburan yang menggunakan bahasa kasar dan kurang sopan lalu menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar yang beranggapan ianya adalah sesuatu perkara yang normal dan diguna pakai dalam masyarakat. Penggunaan bahasa kasar dalam kalangan pelajar universiti akan mengakibatkan pelbagai kesan antaranya menjatuhkan maruah diri. Hal ini demikian kerana pelajar telah memalukan atau menghina kawan serta orang sekelilingnya. Malah, tindakan yang melibatkan penggunaan bahasa kasar akan menyebabkan pelajar tersebut dipulaukan masyarakat sekeliling dan menjadi bahan gosip. Selanjutnya, kegunaan bahasa kasar oleh pelajar universiti akan mengakibatkan kehilangan budaya berbicara. Seseorang akan kehilangan peradaban kerana tidak berkomunikasi dengan berkesan. Etika dan moral akan ditepikan dan pelajar tersebut mengikut trend berbahasa bagi menonjolkan kehebatan komunikasi. Akan sebaliknya,
Penggunaan bahasa kasar tersebut telah menyebabkan impresi yang buruk kepada masyarakat tempatan. Penggunaan bahasa kasar juga akan merenggangkan hubungan persahabatan. Pelajar tersebut akan kehilangan kawan kerana telah mendapati komunikasi yang tidak sopan dan menyakitkan hati kawannya. Kawan pelajar kemudian akan kehilangan kepercayaan kepada beliau dan kurang menjalinkan hubungan persahabatan. Oleh itu, penggunaan bahasa perlu dijaga dengan berkomunikasi yang sopan dan berhati-hati dalam sesuatu perbincangan. Seterusnya, tidak dinafikan bahawa penggunaan bahasa kasar boleh menjurus kepada faktor dan kesan yang menjejaskan tata susila para pelajar universiti. Bagi mengurangkan isu ini, langkah utamanya bermula dengan peranan ibu bapa dalam mendidik kanak-kanak. Dalam erti kata lain, ibu bapa haruslah mendidik kanak-kanak dengan menekankan penggunaan bahasa mesra ketika berkomunikasi. Misalnya, menyebut nama ketika memanggil rakan adalah penting bagi menunjukkan tanda hormat. Hal ini demikian kerana panggilan yang tidak sopan daripada bahasa kasar boleh memberi impak negatif terhadap reputasi diri. Oleh itu, hendaklah ibu bapa mendedahkan tata cara berkomunikasi kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Tambahan pula, didikan ibu bapa juga melibatkan peranan memilih rakan sebaya. Perkara ini amatlah penting kerana pengaruh rakan sebaya boleh menjurus kepada penggunaan bahasa kasar. Contohnya, panggilan bodoh terhadap rakan sebilik sudah tentu akan menyinggung perasaan individu tersebut. Walaupun panggilan tersebut hanya sekadar gurauan, namun tidak semua yang berfikiran sedemikian. Dari aspek morfologi, pemilihan kata haruslah tepat dan sesuai dengan penerima bagi mengeratkan hubungan silaturahim. Di samping itu, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan satu akta tentang penggunaan bahasa kasar di khalayak umum. Selain itu, penubuhan lembaga penapisan multimedia juga perlu menapis bahan tayangan yang akan disiarkan di media sosial. Akhir sekali, kempen-kempen kesedaran bagi menggalakkan penggunaan bahasa mesra berbanding bahasa kasar patut dijalankan di institusi pengajian tinggi maupun di peringkat sekolah. Tegasnya, diharapkan penggunaan bahasa kasar dapat dikurangkan serta digantikan dengan bahasa mesra yang jauh lebih berfaedah untuk diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, trend bercakap kurang sopan dalam kalangan generasi muda pada masa kini harus diberi perhatian yang serius oleh ibu bapa, masyarakat, pendidik dan pihak berkuasa. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi yang semakin pesat, mereka terikut dengan perkembangan bahasa yang sudah tidak lagi mementingkan kesantunan bahasa. Jika perkara ini dibiarkan menjadi kebiasaan, ia bakal menjadi barah yang merosakkan budi bahasa generasi muda kita. Faktor utama yang menyumbang kepada penggunaan bahasa kasar dalam kalangan pelajar universiti pada masa kini adalah pengaruh rakan sebaya, kurangnya didikan ibu bapa dan pengaruh media massa. Ini akan mengakibatkan pelbagai kesan yang buruk bukan sahaja terhadap individu, malah pada masyarakat dan negara. Antara kesan penggunaan bahasa kasar dalam menjatuhkan maruah diri, mengakibatkan kehilangan budaya berbicara serta merenggangkan hubungan persahabatan. Bagi mencegah isu ini daripada semakin melarat, langkah bagi mengurangkan penggunaan bahasa kasar dalam kalangan pelajar universiti harus diambil. Antaranya adalah peranan ibu bapa dalam mendidik kanak-kanak, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, dengan menekankan penggunaan bahasa mesra dalam berkomunikasi. Selain itu, penguatkuasaan satu akta tentang penggunaan bahasa kasar di khalayak oleh pihak kerajaan. Kempen-kempen kesedaran yang dianjurkan bagi menggalakkan penggunaan bahasa mesra juga membantu dalam mengurangkan isu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 148 berfirman, yang bermaksud Allah tidak suka akan perkataan-perkataan jahat yang keluar dari mulut seseorang, melainkan perkataan yang keluar dari mulut orang yang dizalimi. Kesantunan dalam bahasa akan menyelakan budaya kehidupan masyarakat Malaysia yang kaya dengan adab sopan serta menonjolkan peribadi bangsa yang tinggi dengan budi pekerti. Justeru, nilai-nilai murni dalam berbahasa tidak seharusnya hilang dan lenyap di telan kepesatan teknologi dan perkembangan peradaban manusia.